Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya, mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Dijemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di buku mesyuarat pada pagi ini dia menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, berasul-rasulnya selawat dan salam kehormatan, bersekalian orang-orang yang taatkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang bersifat hikmah limpah keadilan, bagi menangguh kewajipan ke atas pemerintah dan ahli-ahli majlis mesyuarat, bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan, meliputi sekalian warga kota Kuala Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan kami sekian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis Bandar Raya Kuala Terengganu, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan terutama bagi Bandar Raya Kuala Terengganu dan rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekat-Mu kami berhimpun, Dipo menganugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, Dipo menyuluh, memandukan pada ketika kami berberunding, menimbang, bertukar fikiran, segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamahan, menuju perintah dan pesanan Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandar Raya Kuala Terengganu serta penduduknya sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, buat kami doa kami diperkenankan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adil musyawarah yang dikasihi. Syukur alhamdulillah, diizinkan kita masih diberi kesihatan yang baik bagi meneruskan mesyuarat kita pada pagi ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan pada 19 Februari sehingga 4 Mac ini melibatkan pembukaan lebih banyak sektor perniagaan yang pastinya memerlukan lebih perhatian dan kawalan dari segi prosedur operasi standard atau SOP di setiap premis. Pemantauan yang lebih teliti perlu dibuat bagi memastikan wabak COVID-19 dapat dibendung. Sebagai makluman ahli majlis ahli mesyuarat sekalian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, ringkasnya KPDN SCP, akan membekalkan 2 unit televisyen di Pasar Payang pada hujung Februari ini. Hari ini hujung. Ini bagi menyampaikan maklumat kepada orang awam berkaitan isu-isu semasa seperti COVID-19, kawalan harga barang dan lain-lain lagi. Pihak KPDN SCP akan menguruskan selama 6 bulan yang pertama dan seterusnya akan diserahkan kepada pengurusannya kepada pihak MBKT. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, kempen derma darah anjuran Majlis Bandar Raya Kuala Terengganu. Pihak MBKT telah mengadakan kempen derma darah di Stadium Negeri Kuala Terengganu pada 26 Januari baru-baru ini. Kempen derma darah ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan kakitan MBKT dan orang awam. Kempen ini diadakan seiring dengan kesedaran pihak MBKT dalam memastikan darah negara terus berbekalan darah yang mencukupi. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar PPKB. Program PPKB bagi bantuan baik pulih rumah daif di bandar tahun 2021 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, MBKT telah mengatas sebanyak 101 permohonan yang melibatkan daerah Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus.
Kita berharap semua permohonan ini yang di atas ini boleh mendapat keputusan daripada pihak KBKT, insya-Allah. Pemantauan prosedur operasi standard SOP di pasar awam. Pemantauan di pasar-pasar awam di sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus telah diadakan pada 10 Februari bagi memastikan pemantauan SOP oleh peniaga dan orang awam di beberapa pasar awam. Terima kasih saya ucapkan kepada Setiausaha MBKT, Ahli Majlis, pegawai turun sama pada operasi pemantauan yang diadakan. Ahli Majlis yang dikasihi semua, operasi tangkapan haiwan ternakan merayau. Operasi tangkapan haiwan ternakan merayau sentiasa dijalankan oleh pihak MBKT. Pada bulan Februari ini sebanyak 5 ekor lembu berjaya ditangkap di sekitar Kampung Wakaf Tengah, Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Operasi ini dijalankan hasil daripada ada orang awam yang berkaitan haiwan ternakan merayau. Akhir kata, setiap yang berlaku dalam kehidupan ini sentiasa ada hikmah di sebaliknya. Mengeluh hanya akan hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan membawa kita pada jalan kemudahan. Oleh itu kita perlulah sentiasa bersyukur walau apapun rintangan yang perlu kita hadapi pada hari ini. Semoga segala urusan hidup kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda 3, pengesahan peringatan mesyuarat yang lepas. Peringatan mesyuarat majlis bagi kali pertama bertarikh 27 Januari 2021. Kemukakan peringatan mesyuarat untuk disahkan. Dijemput Tuan Haji Muhammad Siddiq bin Abdullah untuk mencadang dan Tuan Haji Cik Sulaiman bin Ismail untuk menyokong. Saya Muhammad Siddiq Abdullah yang ini mencadangkan peringatan mesyuarat yang lepas, peringatan mesyuarat majlis kali yang pertama bertarikh 27 Januari 2021 diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Sulaiman bin Ismail dengan ini menyokong cadangan tersebut. Sekarang saya buka minit ini bagi apa pembinaan sekiranya ada. Okey. Jika tidak apa-apa pembinaan, peringatan masalah yang kita terima dan kita sahkan. Terima kasih. Seterusnya agenda 4, pembentangan laporan-laporan, cadangan dan pemakluman jawatan kuasa. Perkara 4.1, laporan bilangan 6, Palan 2021 daripada Jawatan Kuasa Kewangan dan Pelaburan. Dijemput Encik Azmi bin Abdul Rahman mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Wan Mukhtar alias Wan Mukhtar bin Wan Khadir untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ahli Majlis dan Pegawai Majlis Bandaraya Raya. Saya Azmi bin Abdul Rahman mengemukakan usul berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 6/2021 dari Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan yang telah diadakan pada 16 Februari 2021. Wallahu a'lam. Haji Mokhtar. Dia berjaya ke mana ni? Tiga orang ada masalah dengan tu. Mike. Kata kita minta yang mana ahli masyarakat dah yang hadir pada hari itu untuk menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bandar, Pengurusi, semua pegawai dan majlis sekalian. Saya menyokong cadangan tersebut, insya-Allah. Terima kasih. Sekarang saya buka minit ini bagi apa-apa pembinaan sekiranya ada sebelum kita sahkan.
minta makluman sikit Datuk. Perkara muka surat 4 daripada yang akhir sekali keputusan untuk pembahagian voucher dan apa ni untuk hari raya tu. Kalau tak silap lah atau mungkin saya tersilap, ada tak keputusan yang kita buat itu hari, keputusan untuk membagi kepada kumpulan-kumpulan ni kita putus semua sekali RM150. Ada berbeza tak di keputusan kita tu? Kita setuju begitu, kita bagi sama rata semua. Dan bajet kita ada, kita bagi je. Tak seperti 150 lah. Ya. Bagi 150 sen gitulah. Sebagaimana bajet kita tu, kita bagi sama rata semua. Saya tak silap, saya ingat tu nak bagi 150 sama rata. Tu tanya tu. Ikut bajet itu. Bajet. Baik. Okey. Lagi ada? Dah. Okey, terima kasih. Kita terima mesyuarat, minit suara ini dan kita sahkan. Terima kasih. Seterusnya perkara 4.2 laporan bilangan 7 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pelesenan Penguatkuasaan dan Undang-Undang. Dijemput Tuan Haji Muhammad Izham bin Ma'ali mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Sanusi bin Muhammad Taib untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Izham bin Ma'ali mengemukakan usul bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 7 Palang 2021 dari Jawatankuasa Pelesenan Penguatkuasaan dan Undang-Undang yang telah diadakan pada 17 Februari 2021. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sanusi bin Muhammad Taib dengan ini menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Sekarang sebuka minit ini bagi apa-apa pembinaan, sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Sulaiman bin Tengku Cik. Saya tak Datuk Pengurusi, Datuk dan juga sahabat-sahabat sekian. Saya faham saya ni adalah ahli Jawatankuasa Pelesenan. Tetapi apa yang saya nak khabarnya, ada saya nak khabar berkenaan dengan pindaan dalam mesyuarat hari itu. Muka surat 4, bilangan 3. Muka surat 4, bilangan 3. Keputusan kita ambil pemohon daripada Persatuan Peniaga dan Penjaja lokasi tempat letak kereta pasar malam. Keputusan dia bersetuju meluluskan penganjur bagi pasar malam. Pasar malam ni yang jadi persoalan kan. Sebabnya kita tak bincang pun berkenaan pasar malam nak bagi. Sebabnya pasar malam tu telah pun diusaha oleh Persatuan Pasar Malam. Dan pasar pagi okeylah, betul lah. Yang kedua, Wan Zul sendiri ada beritahu dan saya nak benda tu hitam putih, biar tercatat di sini, mengatakan Bazar Ramadan akan diusahakan oleh Kelab Kebajikan Sahabat Sejahtera. Itu je. Okey. Tak ingat saya ni, Fazul tak? Boleh. Okey, betul tu. Untuk perkara 3.1 tu sebenarnya untuk Persatuan Peniaga dan Penjaja Pasar Mania tu hanya untuk pasar pagi, bukan pasar malam. Okey, pasar malam kita buat tak? Delete kan? Dan lagi satu yang berkenaan dengan Bazar Ramadan tu, yang tu termasuk dalam perkara 3.2. Sebenarnya dia ada satu lampiran tu kita kepilkan itu bersama dengan kita kerja. Dan kita minta pinda itu daripada persatuan kepada MPKK tu. Kelab sahabat kan? Kelab Kebajikan. Kebajikan Sahabat Sejahtera. Sahabat Sejahtera. Okay. Yang tu termasuk dalam perkara 3.2 lah untuk Bazar Ramadan tu. Okay. Baik Wan Zul. Saya di sini saya nak pastikan benda tu memang boleh, memang diberi kepada Kelab Kebajikan Sahabat Sejahtera. Itu je saya nak tahu. Ya. Dalam keputusan mesyuarat itu memang kita putuskan untuk Alhamdulillah. Kelab benda panjang nama tak ingat. Ya tak apalah. Ada sejahtera di belakang tu. Alhamdulillah. Okay. Saya bertanya ni bukan apa. Jadi orang kita ni tak nak pergi ukur, tak nak apa lagi sebab saya nak buat persiapan tu lebih awal. Saya tak nak menini terkandas.
Jadi dia kata mana surat aku, mana kelulusan. Jadi saya pegang hak Wan Zul kata memang kelab ni akan dapat. Itu je. Terima kasih banyak. Untuk makluman Ayoku, untuk penganjuran bazar Ramadan ni kita masih menunggu keputusan daripada Kerajaan Negeri ya. Datuk Musi. Ya. Untuk kelulusan penganjuran bazar Ramadan ni. Sekian untuk makluman lah. Setakat ni pihak Kerajaan Negeri belum lagi buat sebarang keputusan lah sama ada untuk membenarkan ataupun tidak penganjuran bazar Ramadan juga karnival Ramadan sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Ya. Kita masih lagi menunggu, insya-Allah. Ada lagi? Yang bagi Datuk Musi, saya nak dapat sedikit penjelasan berkaitan dengan perkara 6 tu. Perkara 6 ni adalah berkaitan dengan laporan ringkas hasil, sama sekali laporan hasil bulanan bahagian pelesenan. Laporan HISH. Laporan HISH ni menyarankan sewaan pasar sebanyak 16 pasar yang dikemukakan dalam di sini. Cuma penjelasan sepanjang tahun 2020 adakah kita mengecualikan bayaran sewaan tu, kerana saya tengok tu tidak ada pendapatan kecuali pasar Kedapayang sebanyak 34,772 sahaja. Okey, terima kasih Tuan Liu. Sebenarnya untuk pasar-pasar lain tu selain daripada pasar Payang tu sebenarnya telah diletakkan di bawah pusat dan laporan-laporan untuk kutipan sewa tu dibentangkan dalam mesyuarat penilaian dan pengusaha harta. Bukan dalam mesyuarat pelesenan. Jadi kalau begitu saya cadang supaya dinotakan di bawah tu supaya kita dapat penjelasan lebih lah. Okey. Terima kasih. Kemudian satu lagi tu berkaitan sebab list tu tidak ada pasal nikah tu. Mungkin tertinggal tu kau. Pasal nikah Mi. Jawab. Pasal nikah. Okey, terima kasih kepada Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasal nita sebenarnya kita ada sedikit masalah baru ni, tapi kita dah bagi surat penamatan lah kepada dia sebenarnya. Tapi memandangkan memang tak ada respon, kita akan ambil tindakan penamatan lah, Datuk. Dan kita akan ambil tindakan penamatan dan kita rasa benda ni akan letak bawah kita direct lah. Dulu kita bagi kepada Dewan Menjaga Militer Terengganu. Tapi nampaknya kadar sewa yang diberi kepada dia tu tidak dibayar kepada kita. Tidak dibayar kepada kita sebanyak 2,000 sebulan dan tunggakan sebanyak lebih kurang dalam 80,000 setakat hari ini. Tunggakan yang ada pada kita dan kita ambil tindakan lah untuk penamatan kepada dia. InsyaAllah akan datang kita akan urus secara sendirilah, maknanya kita tak akan bagi kepada Dewan lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan tuntutan kepada dia lah. Secara atau dapat secara biasa, surat biasa kita dapat secara legal lah. Okay, terima kasih Tok. Okey, ada lagi? Datuk. Saya nak ni sikitlah nak tanya sikit tentang muka surat 9 tu lah. Permohonan pembaharuan lesen snooker kan. Jadi kita tengok pada laporan sini, maknanya kesemua permohonan pembaharuan itu semuanya ditawakuf kan. Jadi sebenarnya nak tanya, apakah kita punya kata arwah tuju dia pusat-pusat snooker ni? Adakah bermakna kita tangguhkan sementara untuk dibuat penambahbaikan ataupun memang kita tak nak luluhkan tu atau macam mana? Itu mohon penjelasan sikit Datuk Musi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kena dengan lesen snooker. Ya. Lesen snooker itu mesyuarat bersetuju untuk tawakuhkan rentetan daripada isu yang dibangkitkan dalam mesyuarat penuh sebelum ni. Yang mana dimohon supaya ditawakuhkan untuk lesen dan juga pengoperasian untuk snooker ni. Itulah dibangkitkan dalam mesyuarat penuh. Jadi mesyuarat pada mesyuarat perjalanan yang lepas bersetuju supaya ditawakuhkan bukan saja waktu pengoperasian, bahkan juga lesen. Kerana terdapat isu-isu lah berkait dengan isu sosial. Itu sajalah. Tu. Okay. Terima kasih sekali Tok Puan Hati boleh cadang hari ni boleh kalau nak pindah balik. Boleh maknanya lulu lesen. Atau semua dalam majlis pada hari ni kalau nak buka balik ke nak. Assalamualaikum. Ini pandangan saya lah. Mana
saya pada berpandangan bahawa aktiviti snooker ni dia salah satu daripada aktiviti kita kata sukan jugalah. Ya. Cuma soal mungkin kalau kita boleh kawal orang kata penyalahgunaan itu, makna snooker ni sepatutnya dibenarkan lah. Sebab dia satu aktiviti pada saya yang sihat lah. Kecuali disalahgunakan ataupun disalah itulah. Itu yang kita kawal dari sudut penyalahgunaan itu saja. Dari segi operasi je sepatutnya dibenarkan lah. Itu pandangan saya. Wallahualam. Macam mana Tuan Haji Razaki, kita bincang balik dalam musyawarah akhirat bulan bertiga ni secara detail dalam musyawarah pelaksanaan. Tuan Haji Razaki berkata ni ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, ada sikit minta pengesahan ataupun penjelasan di lampiran 2 berhubung dengan pelaksanaan Bazar Ramadan ni, muka surat 8 dan muka surat 9. Kebanyakannya kita beri kepada persatuan-persatuan yang asalah kekal begitu. Cuma ada nombor 19 di Batu Buruk, nombor 23, 24 dan 25 tu kita buat secara pentadbiran. Jadi minta penjelasan apa cara kaedahnya yang maksud pentadbiran. Dan juga kalau kita lihat pada nombor 23 yang dulu kita beri pada Kamateng ni, yang timbul kontroversi dan akhirnya kita beri pada persatuan yang menguruskan sehingga akhir. Tetapi pada hari ini maknanya kita buat dalam secara pentadbir. Tolong penjelaskan sikit mana pentadbiran tu, kita panggil balik ke, bincang balik ke, atau beri pada sesiapa atau bandar orang sendiri yang buat, bandar orang sendiri yang buat. Yang kedua, TTC. Di TTC ni, channel management ni, itu hak kita juga di bangunan TTC tu. Bukan hak bangun milik TTC. Itu soalan lah. Wallahualam. Terima kasih Haiku atas soalan tu, pertanyaan tu. Yang kita katakan buat secara terbuat tu sebenarnya kita secara pentadbiran. Secara pentadbiran tu sebenarnya adalah orang kata sebagai contoh Batu Buruk tu. Batu Buruk tu kalau perasan yang penganjur tahun 2019 tu kita pernah bangkitkan sebelum ni. Dia telah orang kata meninggalkan hutang yang banyak pada majlis hari tu. Kalau perasan tu. Jadi sebab tu kita cadang buat pentadbiran mengikut berdasarkan kepada permohonan. Maknanya melalui pentadbiran MKT lah. Berdasarkan pada permohonan yang diangkat kepada kita. Maknanya kita tidak serah kepada penganjur yang terdahulu. Sebab kalau kita perasan Primera tu memang dia ada hutang dengan kita dan kita telah bangkitkan dalam mesyuarat sebelum ni. Sebab tu kita tak cadang pada dia. Dan kalau perasan di stesen taksi tu, yang nombor 23 tu yang aku maksudkan, sebelum ni kita tahu tapak tu menjadi isu lah. Isu besar pada kita sebenarnya. Isu besar pada kita setelah kita buat sebuah harga. Yang mana sebenarnya jualan di stesen taksi itu adalah jualan pelbagai. Dan kawasan tu kita kenali sebagai Uptown Negeri Terengganu lah, orang kata. Uptown Negeri Terengganu. Dan bila kita buat sebuah harga, kita terpaksa menggunakan pakai permit mengikut jualan pelbagai. Dan yang asal tapak tu sebenarnya kita buat, kita cas permit tu mengikut makanan. Jualan makanan, bukan jualan pelbagai. Sebab tu kita cadang supaya tapak tu yang nombor 23 tu dibuat secara pentadbiran. Tidak dibuat melalui sebuah harga macam sebelum ni. Bagi menjaga kebajikan ni lah, peniaga lah sendiri sebenarnya. Itu cadangan kita. Dan untuk yang soalan ketiganya tu, TTC tu sebenarnya channel management. TTC memang bawah YPU. Tapi yang kita angkat sekarang ni untuk permit. Maknanya permit biasanya tiap-tiap tahun memang akan ada lah permohonan daripada syarikat-syarikat dengan YPU dan dia perlu angkat juga kepada kita. Tu sekadar maklumat lah. Maknanya kita buat macam pentadbiran untuk berdasarkan permohonan yang diterima kepada YPU. Termasuk juga dengan Stadium Negeri. Stadium Negeri tu bawah kita, tetapi dia bergantung kepada permohonan kepada kita. Walaupun dia bangunan tu di bawah YPU ke, bawah jabatan lain ke, memang permit dia kena mohon kepada kita untuk Bazar Ramadan ni. Itu sajalah untuk maklumat. Jadi begini, maksudnya kita ada kuasa menolak permohonan YPU tu? Kuasa tu kita boleh je sebab permit bawah kelulusan kita. Maknanya kalau kita tak setuju boleh je. Cuma yang saya kata betul berdasarkan permohonan sebab kita tak tahu siapa yang akan mohon dengan YPU. Baik. Terima kasih. Okey. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Ada satu perkara lah nak di itu. Perkara 3 muka surat 4.
permohonan menguruskan pasal pagi ni. Tadi ayahku dah sebut tadi. Ayahku sebut tadi pasal yang dia pasal pagi lah. Pasal malam dok dulu sekarang macam mana ni? Boleh ulang sekali. Oh, mana pasal pagi ni? Okey, pasal tadi pagi. Pasal pagi kita serahkan kepada Persatuan Peniaga dan Penjaja Pasar Manis. Dan Bazar Ramadan kita serahkan kepada Kelab Kebajikan Sahabat Sejahtera Manis Kuala Terengganu. Dah sekarang ni perjalanan kutik apa semua tu bawa persatuan lah. Sekarang ni kita tak serah lagi pada dia. Sekarang ni. Kalau sebab ada sedikit itulah kalau kita minta tangguh dulu mana. Tangguh untuk? Tangguh sampai sehingga ke mesyuarat akan datang. Untuk pasal pagi lagi. Untuk kelulusan ni lah, untuk kelulusan kepada persatuan ni. Pasal pagi tu jalan je. Tapi untuk kelulusan persatuan ni sebab ada benda sikit lah. Boleh tak? Aku. Apa cadang? Mana aku tadi? Ada. Saya yalah. Masalah kita ni manusia ada orang keras, ada orang lembut, ada orang bodoh, ada orang cerdik, ada orang hitam, ada orang putih. Jadi bagi saya dah dalam masyarakat itu dulu. Jadi kalau ada ahli majlis yang lain yang dia nampak daripada luar ni, yang dia dengar cerita saya ni kena marah sebabnya saya tidak buat keputusan seorang, tidak bermusyawarah dulu, silakanlah kalau nak itu terpulang lah. Saya tak boleh nak masuk campur sebab saya ada dalam AJK. Gitu je lah. Saya minta tangguh dulu. Cuma Datuk Bandar yang berkaitan cadangan daripada Encik Azrin tu mungkin dah ayahku ada pandangan dia sendiri ke macam mana? Kalau panjang sangat benda kita bincang baik dalam musyawarah bertiga ni 2 minggu lagi. Ya. Boleh. Kalau kita tangguh itu kena bincang balik. Ya, kita tangguh dulu lah. Pasal ada isu waktu. Tangguh dulu. Okey. Okey, masih Datuk. Ada lagi? Cuba kita sahkan. Tak dengar. Mak Firdaus. Cakap tu. Mula gerak. Okey. Dengar ni. Baru dengar ni. Okey, baik. Berkenaan dengan penguatkuasaan yang seperti mana yang kita tahulah, orang jual bira jalang ni kita dah ambil mana perjalanan dia lah pada musim Covid ni. Cumanya saya nak timbulkan satu isu supaya kita ambil perjalanan sikit berkenaan dengan aduan-aduan yang disalurkan kepada MPKT secara case by case. Contohnya penjual-penjual yang yang bermasalah di sepanjang jalan ni, contoh macam di Batu Buruk ni, di Tok Adi dan di Peminjaya. Jadi kalau macam sebelum ni kita ambil perjalanan, maknanya kita dah ambil kita dah buat penguatkuasaan. Jadi saya nak cadangkanlah bila ada aduan kita ambil penguatkuasaan tu case by case. Kerana kalau macam sebelum ni bila kita dah ambil tindakan, takut bila ambil tindakan seorang kena belaka, jadi menyebabkan orang yang buat masalah tu terus buat masalah dan masalah tu semakin hari semakin besar. Ini cadangan saya lah. Wallahualam. Masih Datuk. Amy. Kawasan yang disebutkan tadi sebagai apa ni, Jalan Tok Adi dengan Peminjaya. Dia masalah ke mana? Kita tak tahu masalah individu lah ke mana. Sebab kita kalau orang mengadu, kalau aduan, kita kena ambil semua, tak ambil seorang. Kita tak nampak kata orang kata pilih dulu tak boleh. Kalau orang mengadu situ, semua salah itu kita buat berlaku. Kau ni?
Cuma gitulah saya bila kita berhadapan dengan musim PKP ni Datuk, saya cadang supaya tengok buat ambil tindakan tu kes by kes. Contoh macam semua buat masalah. Kita faham undang-undang tu. Cumanya ada orang yang melampau dalam buat masalah. Cadangan saya lah supaya orang tu saja yang diambil tindakan, kata gitu. Sebab kita pun faham mana musim PKP ni ialah maknanya orang susah belaka nak cari EVT lah maknanya. Ini cadangan saya lah. Okey, tak apalah kita bicara antara penguasa dengan bagi apa dengan legal kita lah bagi penangan kita. Di mana setakat mana kita boleh ambil, jadi kali sebab kali sebab dekat saya tadi ya. Kalau orang buat salah ramai-ramai, kena ambil semua. Kalau tidak kita lepas belakang gitu, lock ada tahu gitu, macam kita pejam mata lah. Tapi insyaAllah kita ni kita bicara balik bersama dengan bagian enforcement kita dengan bagian legal lah, takut jadi ada kesan balik kepada MBKT. Ada kesan sampingan lain pun bimbangnya. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Datuk Pengerusi. Saya ada mengusulkan pada mesyuarat yang lalu berkaitan dengan pelaksanaan ini, iaitu membuat bancian kepada mana-mana kedai-kedai orang-orang di jalan tu untuk kita selaraskan untuk ditempatkan di mana-mana tanah yang ada tanah lapang supaya mereka ini tidak lagi menjual di tempat-tempat yang menyebabkan berlakunya kesesatan. Jadi saya mohon supaya perkara itu diambil tindakan. Terima kasih. Ini kita bergantung kepada kes by kes lah. Tentu kalau ada tempat-tempat yang sesuai lah. Bila tanah lapang ke mana. Kebiasaan orang-orang peniaga ni dipilih sendiri tak apa. Kalau kita bagi hak kita dia tak jadi dia kata. Dia tak ada ong. Kalau dia cari tu macam pasal malam tengok. Kalau tengok kat Sepang, kat Selekus itu jadi. Kalau kita nak tak habis situ. Tapi sekiranya ada ni ya, kita akan kita kaji dia semasa tapi kena ada cadangan kepada kita lah. Ya, insya-Allah. Bolehlah panjang. Datuk segi Datuk. Yang Datuk? Ya. Segi. Yang baik pasal mana juga tadi. Jadi persatuan kita dapat makluman yang kutip bayar orang tu daripada persatuan peniaga yang setiap hari Sabtu tu. Jadi kita kalau boleh seboleh-bolehnya untuk sementara ni sehingga ke mesyuarat akan datang pada bulan 3 ni, biar MBKT yang kutip dulu. Jangan serah ke persatuan lagi. Biar MBKT sendiri yang kutip. Boleh tak gitu? Pon respons sekali. Memang sebelum ni pun kita yang kutip. Sebenarnya kita tidak ada keluarkan sebarang surat kelulusan kepada persatuan lagi setakat ni untuk serah pada dia untuk masa pagi tu. Sebenarnya tak apa kalau gitu kita buat ikut macam sebelum ni. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih cukup tak? Kita boleh kita 5 minit ni kita sahkan sebagai bahan pindaan lah, ya. Ada beberapa pindaan yang perlu dibuat. Okey. Terima kasih. Perkara 4.3 laporan bilangan 8 Palan 2021 daripada Jawatankuasa Pusat Setempat OAC. Dijemput Tuan Haji Ramli bin Ismail untuk mengemukakan makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk Al-Milih dan Marah. Saya Ramli bin Ismail mengemukakan makluman berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat OAC laporan bilangan 8/2021 dari Jawatankuasa Pusat Setempat OAC yang telah diadakan pada 20 Januari 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Pengerusi. Saya nak cakap sikit pasal ni, bukanlah saya nak berbicara apa kandungan makluman ini, semua saya nak cakap secara umum lah kan. Saya dapati banyak jugalah yang kita luluskan, orang kata permohonan pecah log ataupun pecah sempadan yang dipanggil lah kan, yang dibuat oleh individu-individu. Selalunya amalan yang kita tengok di Terengganu ni, mana
orang yang bertanggungjawab pecah log tu biasanya dia akan jual log-log itu kepada individu-individu yang tertentu lah. Cuma saya nampak permasalahan yang berlaku di tapak tu, dia orang bila nak individu yang membeli rumah ni, bila dia nak bina rumah, dia mendapati masalah untuk mendapat bekalan air. Jadi sehingga kalau kita tengoklah ada setengah tu dah sampai terpaksa tarik 300 meter, 400 meter hanya dapat bekalan air. Dan meter air pula duduk satu tapak yang jauh daripada premis dia. Dan ada keadaan-keadaan di mana kita tengok orang nak bina rumah dia terpaksa boring air. Hanya kerana nak dapat bekalan, kerana kegagalan untuk mendapatkan bekalan air. Sedangkan tempat yang dia nak bina tu kawasan yang kata dekat dengan bandar. Jadi saya rasa benda ni perlu diambil perjalanan supaya orang kata kita punya perancangan bandar kita tu lebih teratur. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudara Zaki, itu makluman kepada perancang kita. Baik. Respon. Nak komen secara komen secara umum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Datuk Bandar, Tuan Setiausaha, ahli majlis, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Haji Razaki atas soalan dan isu yang dibangkitkan. Memang dasar pemajuan tanah ni memang di Terengganu ni unik sikit lah. Saya rasa isu yang dibangkit ni memang berlaku seluruh Terengganu. Dan saya rasa di peringkat pengurusan negeri pun tahu apa yang berlaku. Dan kita rasa kita berada dalam keadaan selesa lah dengan dasar yang ada tu. Jadi di peringkat pecah lot memang kita melibatkan ulasan agensi termasuk syarikat bekalan air Terengganu satu. Dan di peringkat pecahan lot memang ulasan nazimnya memang yang kita terima daripada satu ni memang tiada halangan. Dan kita memang maklum di peringkat pendirian nanti akan ada masalah. Tapi kita dapat feedback daripada players yang usahakan tanah ni, yang tu urusan dia kata. Jadi saya rasa negeri pun maklum dan kita rasa dasar semasa tu memang ada isu dan dilihat sebagai belum memudaratkan lagi lah. Sebab tu negeri pun silent benda tu. Tapi kalau kita rasa kita nak buat perubahan, kita boleh bangkit balik di peringkat negeri lah. Sebab kita rasa to be fair, kita tak boleh bergerak dalam konteks Kuala Terengganu saja. Nanti daerah lain kekal daripada dasar yang lama. Orang nampak Bandaraya Cerewet pula. Nak bercalok tak lulus dan sebagainya. Jadi isu ni adalah isu negeri dan saya rasa perlu sokongan daripada ahli majlis semua untuk bangkitkan isu ni peringkat negeri jugalah. Bukan hanya peringkat bandaraya lah. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, agenda 5 sebagai agenda tambahan iaitu pembentangan kertas mesyuarat. Perkara 5.1 Kertas Bilangan 1 Palang 2021 permohonan kelulusan pembiayaan secara sewa beli bagi perolehan kenderaan dan jentera Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Sebelum pembentangan dimulakan, mesyuarat majlis ditukar menjadi mesyuarat jawatankuasa bagi membolehkan kertas ini dibentang secara terperinci. Dipohon pengarah perbendaraan untuk beri penerangan. Membentang. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan satu kertas mesyuarat majlis berkenaan permohonan kelulusan pembiayaan secara sewa beli bagi perolehan kenderaan dan jentera Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Sedikit latar belakang. Pada 15 September 2020, Mesyuarat Jawatankuasa Keuangan telah meluluskan permohonan pengecualian tender dan rundingan terus bagi perolehan kenderaan dan jentera Majlis Bandaraya Kuala Terengganu sebagaimana Kertas Mesyuarat Kewangan Bilangan 63 Palang 2020 dan telah disahkan dalam mesyuarat majlis pada 30 September 2020. Majlis telah meluluskan pengecualian tender dan sebut harga bagi perolehan kenderaan dan jentera sebagaimana berikut. 1. Bulldozer
pembekal dengan UMW equipment Senyum Berhad dengan model Komatsu D68 ESS12EO. Sebelum tu ada sedikit perpindaan pada siling peruntukan. Sebelum ini saya letak siling peruntukan 733,000 dan sepatutnya siling peruntukan 738,000. Dan B, lorry cab crew. Pembekal yang telah diluluskan adalah Sumai Engineering Senyum Berhad dengan model Hino XZC 720R ZKFRL 3 dengan silang peruntukan 169879. Dan justifikasi oleh kerana keadaan kemampuan keuangan majlis yang agak kritikal untuk membuat perolehan secara tunai, pembiayaan secara sewa beli ini berupaya untuk membantu majlis untuk memenuhi keperluan semasa majlis. Dan cadangan. Dan ini adalah perbandingan sebuah harga daripada bank-bank yang telah kita perolehi. Yang pertama lorry cab crew dengan harga rundingan 169,000, di mana harga asal pembekal adalah 169,879. Antara Afin, Maybank, Maybank Islamic dan BIMB. Maybank Islamic adalah memberi kadar faedah yang lebih rendah iaitu 3.10 berbanding Afin 3.25% dan BIMB 3.50, di mana tempoh pinjaman bagi ketiga-tiga bank ini adalah 5 tahun dan dengan jumlah pembiayaan bagi Afin adalah 147,637.50 sen dan Maybank Islamic 176,484 dan BIMB 179,645.75. Di mana angsuran bulanan antara Afin adalah 2,460 dan Maybank Islamic 2,941 dan BIMB 2,994. Di mana jumlah pinjam, bila kita lihat dari segi pembandingan antara Afin dengan Maybank, Afin dia hanya bagi kepada kita jumlah pinjaman setakat 127,000 sahaja dan Maybank Islamic dia boleh biayai sebanyak 90% berbanding harga rundingan 169,000. Dan jumlah bayaran keseluruhan bagi keseluruhan 5 tahun, Afin RM189,637.50 dan Maybank Islamic RM193,384. Dan seterusnya bagi perolehan Komatsu Bulldozer, harga rundingan 733,000 dan harga asal pembekal 738,000. Di mana Afin Bank dia hanya boleh memberikan pinjaman setakat 549,000 dan Maybank Islamic sebanyak 90% iaitu 659,700 dan begitu juga dengan BIMB 659,700. Namun begitu kadar faedah bagi Afin adalah lebih tinggi 3.65% dan tempoh pinjaman hanya setakat 4 tahun sahaja dan Maybank Islamic 3.1% sehingga 5 tahun. Jumlah pembiayaan bagi Afin adalah 629,154 dan jumlah bagi Maybank Islamic adalah 761,953 dan 50 sen. Dan seterusnya perbandingan bagi jumlah jadual bayaran bagi kedua-dua kenderaan ini adalah Afin RM1,791.50 dan Maybank adalah 1.028637.50. Bila kita lihat daripada jadual ini, walaupun jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh Maybank adalah lebih daripada Afin iaitu 25,846. Namun begitu bila kita lihat dari segi bayaran pada tahun pertama, jika nak dibandingkan kerana jumlah deposit yang kita perlu bayar kalau kita ambil dengan Maybank dengan Afin adalah lebih tinggi. Jadi iaitu RM103,647.25. Jadi kita syorkan untuk membuat pembiayaan sewa beli dengan Maybank kerana kadar faedah yang lebih rendah iaitu 3.1%. Dan seterusnya cadangan pengesyuran. Mesyuarat majlis yang bersidang pada hari ini disyorkan untuk pembiayaan sewa beli dengan Maybank Islamic di bawah ITAP kerana kadar faedah yang lebih rendah iaitu 3.10% sebagaimana para 4.1. Dan mesyuarat juga disyorkan untuk memberi kebenaran dan kuasa kepada penama-penama berikut:
untuk menandatangani dokumen perjanjian sewa beli dengan Maybank Islamik di bawah ITAB, iaitu Datuk Bandar, Tuan Setiausaha dan salah seorang daripada ahli majlis, iaitu Encik Muhammad Nordin bin Mahmud, ataupun Tuan Haji Wan Mukhtar atau Wan Mukhtar bin Wan Kadir. Sekian untuk silakan. Okey, sekarang saya buka kertas ini lah untuk sama-sama kita bincang kalau ada ataupun kalau setuju, bukan setuju lah. Ini cuma untuk dapat persetujuan nak pilih bank. Dan kalau berpertentangan daripada pengarah kewangan tadi, Maybank Islamik lah yang beri yang terbaik sekali lah, yang beri tawaran kepada ABKT bagi perolehan bulldozer dengan lori cab crew aja. Oh ya, cab crew. Okey, setuju. Ya. Setuju? Setuju lah. Tiada bangkangan. Cuma pilih seorang, Tuan Haji Nordin ke Tuan Haji Mukhtar lah sebagai penandatangan perjanjian dengan Maybank. Boleh belakang dua-dua tu, sorang-sorang tu, tak perlu kau, tak perlu. Want to zoom. Kita cadang supaya diluluskan lah tadi. Haji Nordin lah, apa? Haji Nordin orang audit. Okey. Terima kasih. Setuju dengan cadangan Haji Nordin. Setuju kertas ini diluluskan. Okey, seterusnya kita pindah balik masyarakat kita daripada jalan kuasa kepada masyarakat majlis. Seterusnya agenda 6, tangguhan mesyuarat majlis. Masyarakat majlis kita tangguhkan pada satu masa yang akan kita tetapkan kemudian. Sekian taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakang. InsyaAllah bulan depan kita boleh bersemuka lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sedap online pula. Dah minum air mana? Sedap online tapi kena minum air sendiri ya. Minum air masing-masing selera. Dah mari kita minum air. Kita minum air tu. Air setempat tu. Okey. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.